أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk ulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati pada minggu ini daripada surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 pada halaman 418 sehingga 423. Dan pada hari ini kita bertuah untuk sama-sama kita bersama dengan bintang ilmuwan kita untuk sama-sama kita menggali lebih lagi permata daripada Al-Quran bersama Al-Fadil Ustaz Mustafa Suki. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Okay, alhamdulillah. Ya, ahlan wa sahlan. Dan juga Ustaz Tirmizi, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz. Ya, kita nak bersama pada hari ini untuk melihat kepada beberapa halaman daripada surah Al-Ahzab, surah Madaniyah yang memberi panduan kepada kita, dan moga-moga dengan perkongsian pada hari ini tuan-tuan yang mungkin tertinggal ataupun yang pun sudah mengikuti 6 halaman pada minggu ini, kita makin lagi memahami apakah yang dimaksudkan dengan surah Al-Ahzab, surah ke-33 halaman 418. Kita mulakan dengan melihat kepada ayat yang keempat, ya, terlebih dahulu memahami salah satu daripada seruan ataupun komentar Allah tentang qalbain, ya, tentang dua hati, bahawa sebenarnya dalam diri seorang rajul itu tidak ada istilahnya qalbain. Apa maksudnya? Kita baca daripada ayat 4 terlebih dahulu bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi memulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul. Tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, tak lupakan tetamu undangan kita pada minggu ini Ustaz Mustafa Suki. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat sama-sama kita menggali ataupun kita belajar surah Al-Ahzab ini. Namun kita baca pada ayat yang keempat yang akan menjadi soalan pertamalah untuk Ustaz, insya-Allah. Baik, kita baca ayat keempat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang keempat, Allah tidak menjadikan bagi seorang dua hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu sahaja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Dalam ayat ini ada bercerita tentang bagaimana
kaedah bersama dengan anak angkat, ya, tetapi di awal itu Allah menyatakan ma ja'alallahu li rajulin min qalbain fi jawfih. Kita nak memahami sebenarnya bersama dengan Ustaz Mustafa, ya, adakah ini maksudnya dalam diri seorang lelaki itu tidak ada dua hati? Memang tak ada dua hati lah, kan, tapi apa maksud di sebaliknya, ataupun cinta dua hati ke? Kalau boleh Ustaz jelaskan, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang saya muliakan Ustaz Faz, Ustaz Tir, sedang penonton rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, rupanya sedar tak sedar dah ada 10 malam terakhir, dah 21 juzuk kat atas dah. Masya-Allah, hebat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah sentiasa berikan kekuatan untuk menghabiskan dan kemudian mendapat manfaat bersama sidang penonton dan semua sekali, insya-Allah. Baik, jadi bila kita sebut perkataan qalb ni, ada orang terjemah jantung. Ada orang terjemah hati. Tapi kita kata sebenarnya tengok kepada tujuan ayat itu. Kalau dia lebih fokus kepada kiasan, nak bawa maksud redha, nak bawa maksud kebaikan, nak bawa maksud tak ada hasad dengki, maka hati lebih tepatlah. Tapi kalau nak fokus kepada sudut sainsnya pun, jantung pun boleh juga. Jadi itu secara umumnya. Dan bila sebut tentang dua hati ni, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, bila disebutkan tentang perkataan qalbain ini, dia sebenarnya hati ini dia tak boleh berkumpul dua benda yang negatif dan positif. Itu maksud asalnya. Maksudnya kata Imam At-Tabari, kalau di sana ada yang dipanggil sebagai kesyirikan, tiba-tiba ada iman. Kalau di sana ada kemunafikan, di sana ada kita panggil sebagai salih yang baik. Kalau di sana ada hasad dengki, tiba-tiba ada pula kebaikan. Jadi itu secara umumnya yang menunjukkan bahawa manusia ni dia tak boleh berhimpun dua benda yang positif dan negatif di dalam hati dia, dan itu termasuk juga yang kita katakan sebagai lelaki dan juga wanita secara umumnya. Cuma pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala lebih fokuskan kepada, kalau melihat kepada struktur ayat ini, kita akan nampak sebenarnya dia berkait dengan hukum zihar. Jadi zihar ni dalam masyarakat Melayu ni dia tak ada. Arab dia suka buat zihar ni. Maksudnya menyamakan kemaluan ataupun kemaluan lah khususnya, iaitulah isteri itu sendiri seperti mana ibunya sendiri. Itu secara umumnya. Dan dalam masyarakat kita, walaupun hukum ini ada, tapi praktikal orang Melayu jarang berlaku benda ni. Cuma masyarakat Arab pada zaman jahilah, mereka kalau tak puas hati sikit dia zihar, tak puas hati sikit dia zihar kepada isteri dia. Dan sebab tu sebenarnya kalau kita melihat keseluruhan ayat ataupun surah ini sendiri, dia boleh ditujukan khitab ataupun tujuan ayat itu kepada tiga kelompok. Kepada Nabi itu sendiri, kepada isteri-isteri Nabi, dan juga kepada orang-orang beriman secara khusus, ataupun kita kata pengajaran yang kita nak ambil itu. Dan pada ayat ini bila sebut qalbain ini juga, sebenarnya bila mana berkait dengan zihar pun kamu kena urus dengan cara yang terbaik. Sebab dalam hati ni bila satu orang dia marah, takkan mungkin ada rasa cinta. Ini kenapa kamu ziharkan isteri kamu ni? Sebab saya cinta dia lah. Mustahil, kan? Jadi di situ sebenarnya kasih sayang itu juga, kalau sayang dia sayang, kalau cinta dia cinta, kalau benci dia benci, kalau marah dia marah. Itu maksud sebenar daripada ayat ini, seperti mana disebutkan oleh ramai para ulama. Dan Imam Qurtubi bila menyebut ayat ini dinukilkan daripada Imam Zuhri, sebenarnya bila kita sebut tentang zihar ni, dia tak boleh menyamakan isteri, maksudnya ada dua perempuan dalam satu tempoh masa, yang ni haram, yang ni halal, tiba-tiba kita nak samakan. Jadi bila samakan tu, maka dia jadi haram dua-dua. Maksudnya wanita pun itu, yang isteri pun tak boleh, melainkan dia ada kafarah dia lah kalau nak kembali semula, dan juga perbincangan di kalangan para fuqaha. Dan menarik juga last pada akhir, pada perkataan rajul, lelaki. Kenapa tak difokus kepada wanita? Ada lelaki sahaja. Ada lelaki sahaja, kan? Sebenarnya tak mustahil bagi seorang lelaki ada dua hati secara fizikal. Tapi bagi wanita tak mustahil. Kenapa? Kerana dia ada kandungan anak dia tu, dan sebab kandungan itu dia punya dua hati, dua perasaan, dua jantung hati, dan benda itu boleh berlaku dalam kehidupan manusia. Sebab tu ayat ni fokus untuk lelaki. Maka lelaki kena jaga betul-betul perasaan bagi wanita yang ada anak yang dikandung dan sebagainya. Maka di sana ada hukum, jangan dizihar pula waktu itu, jangan diceraikan pula waktu itu. Maka di sanalah menunjukkan bahawa hati itu negatif dan positif itu takkan bersatu, dan yang paling terbaik adalah iman itu yang dipupuk dan menjauhi kesyirikan. Itu hati yang satu yang sebenar. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Mustafa untuk menjelaskan tentang ayat keempat ini, dan bukannya dengan kefahaman yang salah kalau katakan di sini dikatakan li rajulin, pada lelaki tak ada dua hati, pada perempuan ada pula dua perasaan. Bukan begitu cara memahaminya, ya, tetapi ini adalah bercakap tentang hukum sebentar tadi. Tidak mungkin perkara haram dan perkara halal itu disatukan dalam satu hati manusia ataupun seorang insan lelaki tersebut. Jadi ini adalah panduan kepada kita
daripada surah Al-Ahzab pada halaman yang ke-418 dan kita ingin melihat lagi pelajaran seterusnya pada halaman 419 di mana pada ayat yang ke-13 kita ada melihat kepada satu perkara tentang aurat di dalam rumah Nabi, ya. Jadi kita baca dahulu ayat 13 ini dan kemudian kita nak melihat apakah panduan berkaitan dengan aurat, tentang penyakit hati, adakah ianya hanya pada zaman Nabi dan bagaimana pengurusan hati ini. Kalau tadi qalbain pun cakap pasal hati, kali ini sekali lagi pasal hati pada ayat yang ke-13 bersama Ustaz Tirmizi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. وَإِذْ قَالَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat yang ke-13 dan ingatlah ketika segolongan di antara mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, penduduk Madinah, tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu. Dan sebahagian daripada mereka meminta izin kepada Nabi untuk kembali pulang dengan berkata, sesungguhnya rumah kami ini terbuka, tidak ada penjaga. Padahal rumah-rumah ini tidak terbuka, mereka hanya hendak melarikan diri. Ini adalah ayat kesinambungan daripada ayat 12 itu berkaitan dengan orang-orang munafik, ya, iaitu mereka ini yang dinyatakan oleh Allah dalam ayat yang ke-12 ini, fi qulubihim marad ma wa'adana Allahu rasuluhu illa ghurura. Perkataan ghurur ini Ustaz, ya, ada juga disebut dalam surah Luqman surah 31, yang itu cabaran dalam kita nak membuat persediaan ke hari akhirat nanti, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Dan di sini ada ghurur yang dinyatakan dan mereka memberi satu ayat ataupun satu excuse, ya, pada ayat yang ke-13. Kalau boleh Ustaz jelaskan bagaimana juga ianya diaplikasikan pada zaman sekarang. Ada ke lagi orang-orang yang berperangai macam ini untuk kita jauhi bersama? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sidang penonton, Ustaz Fas dan juga Ustaz Tir. Ayat ini sebenarnya kalau kita tengok dia daripada ayat 12 sampai ayat 19 ni cerita tentang orang munafik. Bagaimana dalam peperangan Ahzab ni kalau kita tengok salah satunya dia punya tujuan utama itu ialah ketika mana Nabi datang ke Madinah. Kemudian Nabi menjadi pentadbir, Nabi menjadi pemimpin, Perdana Menteri. Tiba-tiba orang yang lain tu seakan-akan dipinggirkan. Maka orang munafik pada waktu itu mereka rasa ni tak boleh jadi ni. Maka kalau kita melihat pada sudut sejarahnya, maka Bani Sa'ad, Bani Nadir dan banyak lagi kelompok-kelompok Yahudi, maka mereka itu juga termasuk dalam ingin bersatu untuk menyerang Nabi itu kembali, dan termasuk juga dalam konteks Madinah itu mereka nak serang lah, kerana Madinah itu konteks mudahnya kita kata Nabi lah, Mekah itu adalah kafir Quraisy yang mana pada waktu itu mereka saling untuk menjatuhkan Nabi SAW. Dan bila kita sebut pada ayat ini, rupanya bila Allah sebut tentang penyakit hati, Allah sebut kaitkan pula dengan perangai yang mereka minta excuse disebabkan hati sakit tu daripada peperangan, daripada kita kata apa, mengerjakan kebaikan dan sebagainya, ya, orang munafik. Maka pada waktu itu kata Syekh, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, mereka ni jadi sebab sakit hati, jadi tak puas hati ni kerana 3 sebab. Pertama, kerana mereka syak kepada agama. Yang kedua adalah kerana mereka tidak yakin. Dan yang ketiga adalah kerana mereka tidak disyarh, maksudnya tak dilapangkan dada mereka untuk menerima Islam ataupun menerima kebaikan. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di dalam tafsir Karimur Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan menukilkan lagi, menyatakan bahawa mereka lebih suka untuk mengikut sangkaan-sangkaan. Yang ni tak cantik, ikut Nabi apa semua ni tak bagus, kita sangka yang lain lebih baik untuk diikuti.
Maka kalau kita tengok syariat pada hari ini, pengurusannya boleh kita dapat simpulkan ramai orang pada hari ini secara umumnya dia menolak syariat, menolak perkara yang asasnya itu panduan, tapi dia tolak. Contoh, kalau kita tengok, buat apa hantar anak pergi sekolah agama nanti tak makan? Contoh. Ataupun kita kata ni menutup aurat apa semua ni buat apa? Ini semua fashion, patutnya kita kena ke depan. Islam tak maju kalau macam ni. Kemudian yang ketiga, kita ni kalau nak buat daripada sudut marketing, apa salahnya kalau tipu-tipu sikit, helah-helah sikit supaya nanti cepat laku, supaya nanti apa yang kita buat tu okey. Ataupun dalam kepemimpinan sebagai contoh, ni kalau kita rasuah ni kan benda biasa, kalau kita tak rasuah macam mana nak dapat projek? Ya, jadi sebenarnya rasuah tu benda biasa. Jadi semualah perkara ini kita akan nampak itulah antara ciri-ciri orang munafik, ciri-ciri orang yang tak dilapangkan dadanya dan ciri-ciri orang yang tidak yakin tentang agama dan hukum Islam itu sendiri. Itu yang berlaku kepada orang munafik dan itulah yang berlaku realiti pada hari ini yang kita bimbang dan kena patah balik kepada apa yang sepatutnya jadi panduan, iaitu Al-Quran. InsyaAllah itu adalah penerangan tentang ayat 13 sebentar tadi. Kalau katakan berkaitan dengan seruan untuk peperangan tadi kan, berperang tadi itu, tetapi rupa-rupanya kumpulan munafik ini beri excuse ya untuk melakukan kebaikan, dan aplikasinya dalam kehidupan kita seharian ini, perjuangan kita selain daripada di medan perang itu, perjuangan untuk memastikan hidup halal dalam rezeki, dalam kita mengamalkan apa sahaja suruhan daripada agama ini, ada orang yang bagi excuse Ustaz ya, cuba untuk menyatakan tidak yakin tentang menutup aurat boleh menambahkan produktiviti kan, tetapi tak ada masalah pun kan. Cuma bagi orang yang suka mencari ataupun tidak dilapangkan sebentar tadi dalam hal agama ini, dia rasakan bahawa kaedah berfikir dia itulah yang betul ya, bukannya panduan yang dibawakan oleh Al-Quran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya Nabi adalah sebagai uswatun hasanah yang dinyatakan pada ayat 21 halaman 420, dan uswatun hasanah itu apa maksudnya? Kita baca dahulu ayat 21 sebagai panduan kita bersama pada hari ini. Silakan Ustaz. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita biasa mendengar ayat ini Ustaz ya, bahawa Rasul sebagai uswatun hasanah, sebagai teladan, sebagai contoh teladan. Tetapi bila muncul ayat ini berkaitan dengan peperangan ya, sebenarnya apa kaitannya dan apakah panduan yang perlu kita ambil memahami ayat ini? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ayat ini merupakan satu, biasanya waktu bila ni Maulid Rasul. Ayat ini takkan terlepaslah daripada dibaca sebagai uswah hasanah. Dan sebenarnya cara kita sebut tu pun lembut nampaknya, uswah. Kan satu panutan, satu kita panggil sebagai contoh teladan yang sangat baik. Dan sebenarnya kalau kita melihat kepada ayat uswah itu sendiri, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi dalam kitab beliau Tafsir Al-Munir, bila bincang tentang isu ni, rupanya uswah ini dia ada unsur-unsur perkara yang dibuat itu akan dicontoh teladan daripada susah kepada senang ataupun daripada senang kepada susah, pada saat-saat genting kepada saat yang sukar, kepada saat yang aman. Okay. Jadi apa kait dengan apa yang kita bincangkan saat peperangan Ahzab turun dan sebagainya? Rupanya kalau kita meneliti kepada sirah dan hadis Nabi SAW, Nabi itu turun padang lah. Turun padang. Kalau kita tengok, walaupun idea itu Salman Farisi, dan sebenarnya bangsa Arab tak pernah terfikir nak gali parit ni. Dalam kan. Tiba-tiba rupanya Salman Farisi bawa idea dan kemudian Nabi terima idea itu. Dan selepas itu bila tengah gali-gali tu, Nabi bila keadaan semua orang lapar,
keadaan waktu tu tak cukup segala-galanya, dan kemudian Nabi SAW memberikan contoh teladan. Ada sahabat, ya Rasulullah, aku lapar ni, ikat dengan batu kan, dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, hadis yang hasan lah. Baik, kemudian selepas tu Nabi angkat ada 2 batu, ketul batu. Nabi pun ada. Nabi pun ada 2 ketul. Yang tadi seketul, menunjukkan bahawa kalau kamu itu sebagai contoh teladan, maka aku lebih mencontohi teladan yang disebutkan itu. Jadi di sinilah menunjukkan bahawa perkaitan antara peperangan itu, waktu sukar, waktu susah, waktu berhadapan dengan musuh, maka Nabi tetap menjadi contoh teladan walaupun dalam apa keadaan sekalipun. Maka itu dipanggil uswah. Ada setengah orang ni keadaan baik je dia ikut. Oh, yang ni okey, yang ni dapat keuntungan, dapat profit, dapat apa, kita kena ikut dia ni. Tapi dalam keadaan dia jatuh, dalam keadaan apa, kawan pun lari. Jadi itu bukan uswah yang diletak. So uswah di sini memang satu benda yang sangat, bahkan dia pun sebut dalam, kalau contohnya dipanggil sebagai sini adalah nakirah, umum. Semua contoh teladan, maka bukan sekadar baik buruknya, tapi waktu susah, waktu senang, waktu aman, waktu tenteram, semua menjadi contoh teladan kepada kita. InsyaAllah itu adalah penerangan tentang istilah uswah itu yang mahal sebenarnya Ustaz ya, iaitu contoh teladan kebaikan itu adalah ketika senang susah kan, senang susah. Dan ini penting ya, kerana waktu senang itu mungkin kita rasakan bahawa kalau orang berjaya kan, ada teknik formula berjaya lah apa sebagainya, tapi teknik menghadapi kegagalan ini sebenarnya formula tu ramai orang tak nak pergi belajar, pergi training dan sebagainya, tetapi itulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menguruskan pada waktu kenyang pun ada cara contoh teladan, waktu lapar pun Nabi menunjukkan contoh teladan yang kita doakan Allah izinkan kita dapat mencontohi kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berehat sebentar, kita kembali semula selepas ini untuk kita melihat lagi beberapa halaman permata-permata daripada surah Al-Ahzab, surah yang memberi panduan kepada kita bagaimana berdisiplin, dan disiplin seperti mana uswatun hasanah Nabi junjungan sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha كن وأسرحكن سراحا جميلا. صدق الله. Kembali kita dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari ini kita mengulang kaji halaman 418 hingga 423 bersama Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki dan juga Ustaz Tirmizi pada hari ini. Dan ayat sebentar tadi adalah ayat 28. Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, jika kamu inginkan kehidupan di dunia beserta perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ini adalah perkataan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah yang amat mencabar sebenarnya
sebenarnya Ustaz ya. Satu ialah disampaikan kepada nabi ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan macam mana bila ya ayuhan nabi, ya ayuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, dan dalam ayat ini ya ayuhan nabi ya. Tetapi lebih daripada itu ialah bagaimana isi kandungan ayat ini, apa asbabun nuzulnya yang sampai tahap begini nabi kena bagi dua pilihan kepada isteri-isteri beliau. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masya-Allah sudah menonton Ustaz Faz, Ustaz Tir. Kalau kita melihat kepada ayat ini memang satu perkara yang sukar bagi nabi untuk buat keputusan, bahkan itu adalah arahan perintah daripada Allah, apapun dalam keadaan sukar, dalam keadaan yang terpaksa berbelah bagi, tetap nabi akan menurut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini disebut tentang ya ayuhan nabi. Dalam surah Ahzab ni ada 5 tempat Allah sebut ya ayuhan nabi. Pada ayat yang pertama, ayat 28, ayat 45, ayat yang ke-50 dan ayat yang ke-59. Jadi menunjukkan bahawa dia adalah salah satu daripada sikap kepemimpinan nabi itu sendiri dalam pengurusan. Bahkan sebenarnya maksud nabi itu adalah an-naba. Naba ni satu berita yang penting. Berita tu bukan sekadar nabi bawa berita, tetapi sebenarnya berita itu mungkin menyebabkan nabi kehilangan sesuatu. Mungkin melibatkan Nabi SAW kena buat lepas ni lebih lagi. Maka itu yang dipanggil sebagai Nabi. Jadi Allah seru, wahai yang nak menerima berita yang besar, wahai Nabi itu sendiri. Maka dikatakan di sini kalau kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sebelum tu sebut juga, kalau kita perhati pada ayat yang ke-30 dan juga pada ayat 32. Ya nisa an-nabi. Ya nisa an-nabi. Kan maksudnya dua ayat saja yang sebut tentang wahai isteri-isteri Nabi. Wahai ummul mukminin. Tapi 5 ayat di sini sebut ya ayuhan nabi, khusus untuk nabi itu sendiri. Maka kalau kita melihat apakah sebenarnya di sebaliknya, begini sebenarnya kisah dan ceritanya. Ketika mana dalam peperangan Ahzab ni, rakyat umat Islam ataupun nabi itu sendiri dalam keadaan yang serba kekurangan. Dengan penuh ke makanan tak cukup dan sebagainya. Tetapi setelah mendapat daripada ghanimah, harta daripada perang itu sendiri, harta yang kita kata daripada jihad itu sendiri, maka pada waktu itu sebenarnya isteri-isteri Nabi pun susah. Dan sebelum perang tu pun memang susah. Dalam riwayat Imam Tirmizi kata Sayyidatina Aisyah, pernah dapur kami ni tak pernah beberapa hari tak pernah berasak. Nabi sendiri pun tak ada makanan. Jadi bila dapat sikit ni, ibarat katanya tambahlah sikit bajet dapur. Tu kan. Tambahlah sikit ya Rasulullah bajet dapur kan. Jadi bolehlah kita makan ni sikit. Sedap sikitlah kan. Rupanya pada waktu tu bukan satu benda yang apa dimurkai. Tak ada masalah sebenarnya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala suruh melihat bahawa sebenarnya kita ikut syariat, ikut arahan, ikut perintah Nabi ini merupakan satu benda yang besar daripada sudut kelebihan dunia dan akhirat. Maka sudah tentu itu perkara yang perlu didahului daripada sedikit daripada kepentingan dunia. Sebab tu ada beberapa riwayat disebut daripada Imam Muslim dan beberapa riwayat yang lain, hadis yang sahih menceritakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi pergi rumah Sayyidatina Aisyah. Sekarang ni bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu nak pilih yang mana? Kehidupan dunia ataupun daripada harta-harta yang ni. Maka kata Nabi cakap pada Aisyah. Dalam riwayat lain sebut perantaraan daripada kedua ibu bapa lah, daripada Saidina Abu Bakar sendiri. Maka bagi tahu kepada Aisyah dia pilih yang mana. Maka Aisyah memberi jawapan yang tuntas dan padat. Sebab turun ayat ini, aku memilih Allah dan Rasulnya. Maka dalam setiap keadaan pun kadang-kadang kita diberi pilihan antara dunia, antara contohnya ni profit ni haram contohnya kan. Yang ni dia punya ni dapat ni kebaikan dia, yang ni tapi sikit je tapi tak untung banyak tapi halal. Jadi kita diberi banyak pilihan di depan mata kita, maka mana satu yang kita nak pilih? Sudah tentu sebagai orang beriman yang betul kata cinta Rasul, kata Nabi itu adalah uswah hasanah, maka patutnya kita ikut seperti mana isteri-isteri Nabi. Dan begitulah bagi wanita-wanita ataupun kaum ibu di luar sana mempertahankan suami, mengikut apa yang sepatut arahan daripada Allah dan Rasul melalui perantaraan suami, maka wajib untuk ditaati. InsyaAllah ya, itu adalah penerangan bagaimana tentang pilihan Ustaz ya. Bila bercakap tentang pilihan ini mencabar sebenarnya, pasal biasanya suami isteri ini dia kalau boleh dulu tak berapa ada bang kan. Jadi sekarang ni nak senang sikit kan. Senang sikit tu tak adalah masalah Ustaz ya. Sebentar tadi tu, tetapi jangan sampai kena buat pilihan di antara perjuangan yang ada ini dengan
apa yang dibekalkan ya, kesenangan-kesenangan yang ada tersebut. Dan kalau ayat ini sebenarnya kalau diberikan kepada pasangan-pasangan yang bernikah ya, maksudnya di awal perkahwinan rasanya mencabar soalan ini kan ya, membuat pilihan, tetapi inilah hakikatnya bila kita memahami bahawa sebenarnya perjuangan kepada Allah dan Rasul itu adalah perjuangan yang kekal, boleh membawa kita sampai ke syurga. Kalau tidak, kita khawatir kita bahagia di sini buat sementara waktu tetapi tidak terus sampai ke akhirat sana. Dan ini kita nak teruskan pada ayat yang ke-31 sebenarnya ya, bila bercakap tadi tentang isteri Nabi ya, ya nisa an-nabi ya, pada ayat 30, dan ada pada ayat 32 ya nisa an-nabi. Tapi kita nak baca dulu ayat 31 ini kerana di situ ada berkaitan dengan kalau buat silap di kalangan isteri Nabi, 2 kali ganda. Ayat 31 bersama Ustaz Tirmizi. أعوذ بالله من الشيطان. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-31 memulakan juz yang ke-22. Dan barang siapa di antara kamu isteri Nabi tetap taat kepada Allah dan Rasulnya serta mengerjakan kebajikan, nescaya kami berikan pahala kepadanya 2 kali ganda dan kami sediakan rezeki yang mulia baginya. Ini adalah kesinambungan daripada ayat yang ke-30, iaitu wahai isteri Nabi, jika ada di antara kamu yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, nescaya azabnya akan dilipat gandakan sebanyak 2 kali kepadanya. Demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adakah untuk isteri-isteri Nabi sahaja ke, ataupun isteri para pendakwah, ataupun macam mana memahami ayat ini? Sila Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah mulakan dengan kunut. Yaqnut kat sini merujuk kepada sebenarnya satu arahan perintah daripada wahyu yang mana dia bersifat berterusan dan kamu kena taat dan kena patuh, tak boleh ingkar satu persatu. Sebab yang memberikan arahan itu adalah Nabi. Maka arahan daripada Nabi berbentuk wahyu, maka semua isteri-isteri Nabi kena taat, kena patuh. Dan ini kita kata hanya khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bila disebut pula di hujung ayat itu Allah cerita tentang pahala orang yang taat, yang patuh apa semua ni, adakah semata untuk isteri Nabi saja ataupun kita pun, ataupun kaum ibu pun, ataupun isteri pun akan dapat perkara yang sama? Maka di sini kalau kita melihat di kalangan para ulama, mereka menyatakan pertama sekali kenapa diberi 2 ganjaran pahala itu? Yang pertama atas dasar kerana dia seorang Muslim yang teguh menjalankan ketaatan. Satu. Yang kedua, kerana pahalanya di situ ialah maratan itu merujuk kepada dia ditiru pula oleh orang lain. Maka bila kita membaca sirah, membaca tengok Nabi SAW, isteri-isteri Nabi, taatnya isteri Nabi SAW, sanggup memberi kepilihan dunia akhirat, memilih akhirat. Maka kita buat contoh teladan pada waktu itu, maka mereka mendapat pahala yang mengalir. Dan kata Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, maksud juga maratan itu adalah syurga itu sendiri. Apa kaitan dengan kehidupan kita pada hari ini? Jadi kalau kita melihat secara umumnya, sesiapa yang mana menerima arahan daripada suami dan arahan itu datang daripada Allah dan Rasulnya, maka yang tu wajib ditaati tanpa ada apa-apa untuk kita bantah. Tapi kalau arahan itu mungkin bersifat benda-benda yang mungkin tak betul, tak tepat, maka situ ada ruang untuk isteri bincang balik. Atau isteri untuk menyatakan patutnya yang betulnya macam ni bang, masuk perbincangan yang baik. Dan kemudian barulah kita nampak dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang hasan, mana-mana isteri yang taat, yang amal soleh, dia puasa, kemudian dia menjaga kemaluannya, dia mendirikan salat, jaga semua berkait dengan suami, maka pilihlah mana-mana pintu syurga yang dikehendaki. Dan pintu syurga tu maksudnya pahala yang bertambah-tambah kat situ. Dan pula contoh teladan pula bagi
orang lain. Orang-orang lain. Tengok bagusnya isteri dia ni taat betul pada suami, bagus. Dia akan dapat juga marratain di situ. Marratain. Jadi ini adalah kefahaman kita, satu untuk konteks isteri Nabi, tetapi dalam masa yang sama juga kepada semua ibu-ibu ya yang ada pada sesi pada hari ini, untuk kita terus mengejar marratain, ganjaran 2 kali ganda, lebih kurang gaji 2 kali ganda lah Ustaz ya. Gaji 2 kali ganda daripada kebiasaannya, tetapi sudah tentunya ada cabaran yang tersendiri ya. Dan cabaran itulah, kalau katakan kita tambah sikit Ustaz ya, ada setengah dia kata kalau dia berkahwin dengan si suami ni, tapi suami ni kuat sangat memegang agama kan, berjuanglah tolong orang. Kita bang dulu cukuplah ni kan, kita tak payah tolong orang sangatlah, kita je lah kan, buat apa nak tolong orang miskin, anak yatim dan sebagainya. Ada isteri ibu yang dia rasa macam dia tak sokong suami, ataupun dia rasa tak apalah, saya tak naklah berada bersama dalam keluarga ini. Jadi apa komen Ustaz tentang satu sikap bila merasakan bahawa komitmen pada agama itu sebagai satu perkara yang kalau saya tak suka, saya berpisah ajalah, macam mana tu? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu pentingnya yang istilah orang selalu panggil bernikah di jalan dakwah. Kan? Dia sebut bernikah di jalan dakwah ini sudah menerima, dan kemudian pada waktu itu dia faham tugas-tugas suami dan sebagainya. Dia sebenarnya bukan isu dakwah juga. Contohnya juga macam suami seorang askar di perbatasan, jarang balik. Suami itu mungkin travel naik kapal, mungkin 6 bulan atas darat, 6 bulan kat laut. Dia dah sedia untuk terima kefahaman itu. Apatah lagi kalau contohnya isteri frontliner, suami pun frontliner, ataupun sebaliknya. Maka dah tahu dah ke mana kedudukannya, macam mana nak bagi tugasan anak-anak dan sebagainya. Maka sepatutnya kita menerima, dan sudah tentu itulah juga termasuk dalam pahala yang mengalir, pengorbanan bagi si isteri terhadap apa yang diperjuangkan oleh suami. Baik, jadi itu adalah kefahaman tentang yaqnut sebentar tadi Ustaz ya. Maksudnya masih lagi patuh ya kepada kebaikan apabila sumbernya daripada Allah dan Rasul. Kalau frontliners tadi masih lagi ya membantu kepada masyarakat, tentera ataupun apa sahaja tugas, antara pasangan itu perlukan saling memahami, dan kalau ia adalah kebaikan kerana Allah dan Rasul, itulah peluang untuk kita mendapat marratain ya, 2 kali ganda ganjaran dan juga rizqan karima, iaitu syurga yang amat indah, yang amat baik, berbanding dengan rezeki yang ada dekat sini. Dapat juga Ustaz ni, dapatlah makan apa sebagainya, tapi janganlah kita kaut semua sekali dekat sini sehingga kan mengabaikan persediaan untuk berjuang sampailah ke akhirat sana nanti. Jadi ini adalah halaman 422. Halaman 423 kita nak tengok sudah tentunya bila bercakap tentang membuat pilihan ini, pilihan yang diberikan oleh Allah dan Rasul perlu diberi keutamaan. Ayat 36 kita bersama Ustaz Tirmizi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Surah Al-Azim ayat yang ke-36, dan tidak layak bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang menderhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi ini adalah satu lagi penekanan berkaitan dengan istilahnya khiyarah Ustaz ya, tentang pilihan. Kalau boleh Ustaz jelaskan apa maksud khiyaratu min amrihim dalam ayat ini? Adakah pasal isu apa nak makan ataupun nak beli ke apa sebagainya? Apa maksud pilihan yang dimaksudkan di dalam ayat ini? Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pilihan dalam ayat ini sebenarnya kalau kita melihat daripada sudut kenapa ayat ini ada dalam Al-Quran, ada daripada ayat yang ke-36 ini, rupanya ialah riwayat daripada Ibn Abbas ketika mana sahabat Nabi SAW ataupun anak angkat Nabi
Zaid bin Harithah, dan pada waktu itu Nabi calonkan beliau ini berkahwin dengan Zainab binti Jahash Al-Asadi, berkahwin. Jadi bila Nabi calonkan itu, maka Zaid ni dia rasa seolah-olah macam tak sekufu. Sebab Zaid ni sebenarnya asalnya bangsawan juga, orang yang ternama juga, tapi disebabkan dalam keadaan tertentu dan kemudian nak berkahwin pula dengan Saidina Zainab, orang yang hebat, maka pada waktu dia rasa macam tak sesuai, tak sekufu lah. Maka dia seolah-olah macam tak suka dengan pilihan Nabi tu, atas dasar dia sendiri tak mampu. Maka rupanya turun pada ayat ini menyatakan itu adalah pilihan daripada Allah dan Rasul, dan itu juga jodoh itu daripada Allah dan Rasulnya, maka kamu kena terima seadanya. Tapi bila terima tu, ada masalah yang timbul dalam keluarga rumah daripada Saidina Zaid dan juga Sayyidatina Zainab tadi, dan akhirnya membuatkan kepada punca berlakunya penceraian. Dan Syekh Dr. Wahbah Zuhaidi sebut dalam tafsirnya, Tafsir Al-Munir, dan menukilkan satu hadis daripada riwayat Imam Muslim, yang mana selepas bercerai itu, maksudnya setelah habis iddahnya, Nabi SAW datang pula menyunting Sayyidatina Zainab binti Jahash untuk dijadikan isteri. Dan pada waktu itu Sayyidatina Zainab jawab benda yang sama macam Zaid sebutkan tadi, saya nak buat pilihan dulu, saya nak istikharah dulu dan sebagainya, baru saya nak berkahwin dengan Nabi. Turun ayat ini juga, yang maksudnya menunjukkan ada dua sebab dekat situ. Maka sebab kepada Sayyidatina Zaid, sebab kepada Sayyidatina Zainab tadi, yang kerana dalam keadaan seakan-akan nak menolak tawaran Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok dekat sini, itu adalah bentuk keduniaan. Apatah lagi pilihan Allah bagikan ini adalah satu perniagaan yang takkan pernah profit je rugi, yang ini satu kebaikan yang sekian-sekian dan sebagainya. Maka kita tengok dalam kehidupan manusia ni, yang agama ni dia susah sikit, tapi dalam keadaan bab dunia yang ada kepentingan dia nak tahan. Orang kata bateri ni yang positif kena tak positif, yang ni negatif letak negatif, baru hidup. Dia takkan tukar selama-lamanya. Sebab dia tahu dah kereta dia takkan boleh berjalan kalau macam tu. Itu urusan dia ada rasa kepentingan. Tapi kalau tak ada kepentingan, dia nampak benda ni, ini akhirat punya cerita, yang ni lambat lagi, maka lambatlah dia punya proses dan tindakan itu. Maka kalau kita tengok daripada peristiwa pernikahan saja dah nampak di situ jangan ada pilihan setelah Allah dan Rasulnya menetapkan, apatah lagi dalam hukum hakam agama kehidupan kita yang Allah telah tetapkan. Itulah perkara yang kita perlu berjalan di atasnya. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Mustafa. Dan bercakap tentang ayat 36 ni Ustaz ya, bila bercakap tentang khiyaratu min amrihim, iaitu ada pilihan dalam urusan ya. Kadang-kadang dalam urusan tu tadilah ya, kalau yang positif negatif tadi itu memang letak betul-betul lah kan, pasal nampak depan mata kan. Tapi bila cakap tentang pilihan ke depan kan, pilihan menuju akhirat ini, dia lambat kan, lambat. Jadi macam mana dalam surah Al-Ahzab ini tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Zaid, kepada Saidina Zainab ya, menerima pinangan daripada Nabi itu sendiri. Pasal dalam kes Zaid itu dah dapat cadangan daripada Nabi, lepas tu macam tak berapa ngam pula tu kan. Jadi orang pun akan mula kan. Jadi macam mana kita nak menguruskan tentang ujian dalam kita berpegang kepada ajaran agama ini? Sebenarnya ujian Allah Subhanahu Wa Taala ini pada setiap apa pun yang kita buat akan ada ujian. Hatta dalam bentuk dunia pun, nak berniaga, bisnes, tak macam-macam, PKP pula kan. Lepas tu dalam keadaan banjir pula ada ujian. Itu dalam bentuk nak cari dunia. Apatah lagi akhirat, maka sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut pada ayat yang kedua, ahasiban nas ayyutruku ayyakulu amana wa hum la yuftanun. Adakah mereka menyangka, mereka rasa beriman, mereka rasa ni dah mantap dah ni, bagus dah ni, teguh dah ni, tapi sebenarnya hakikat mereka belum diuji. Apakah lagi ujian yang berbentuk akhirat itu sendiri? Maka dalam konteks watak-watak yang ada ni, Nabi, isteri Nabi, Sayyidatina Zaid, dan kemudian orang-orang munafik dalam ayat ni, dan juga tentera-tentera Islam itu sendiri, maka kita tahu ujian tu boleh datang dalam pelbagai bentuk, mungkin dunia, mungkin akhirat, dan mungkin juga dalam bentuk ujian yang Allah nak naikkan martabat. Maka sudah tentu pada waktu itu sepatutnya pilihan kita. Mungkin kita kata lambat lagi, alah yang ni tak apalah, lambat lagi, umur pun masih pendek, masih muda lagi. Tapi kita kata yang muda itulah yang kita nak bawa kepada tua, dan yang tua itulah nak bawa kepada akhirat. InsyaAllah ya. Jadi untuk dunia pun ada ujian ya, dalam menuju akhirat pun ada ujian. Pasal kita memang berada dekat daerah ujian pun ya. Jadi lebih baiklah ujian itu mendekatkan kita lagi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala, berbanding dengan kita tarik diri daripada committed dalam agama ini, tetapi rupa-rupanya dahlah dekat sini susah Ustaz ya, ada ujian.
sampai sana terus tak berapa bahagia sampai ke akhirat, itu adalah pilihan yang lebih dangkal yang kita boleh belajar daripada tokoh-tokoh yang menghadapi ujian pada zaman Nabi dan mereka terus committed, dan merekalah orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita memahami bahawa kehidupan kita ini, komitmen kita pada agama ini ada ujian, tetapi ia berbaloi untuk menghadapi, mendapatkan ganjaran dari Allah, rizqan karima. Kita berdoa di akhir ini bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina 'alal iman wa tawaffana 'alal iman wahshurna ma'a zumrati ahlil iman. Allahumma ij'alna min ahlil iman mimman basyartahum birrauhi warrayhan warridha warridwan ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mustafa Suki ya, bersama pada hari ini untuk berkongsi ya apakah gambaran besar surah Al-Ahzab, surah yang ke-33. Surah ini tidak terkenal sangat dibaca, tetapi kita nampak suatu kesimpulan yang paling penting. Silakan pada tuan-tuan untuk mencatat nota, tapi yang paling pastinya ujian dalam hidup Nabi, konflik dalam hidup Nabi wujud. Bukannya semuanya seindah mentari ya, ada juga yang mendung-mendungnya, tetapi pastinya itu adalah pakej kehidupan untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan terus kita bersama dalam halaman baru 424 dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.